Hai. Selamat datang semua sekali lagi ke sesi live. Sesi FB Live Seleti Dr. Mala. So, macam biasa kita ambil kedatangan dulu. Dengar tak? Saya pakai earphone ni. So, siapa yang dengar, siapa yang masuk, tolong bagi tahu. Saya tahu ramai yang tengah bersama dengan sesi live bersama YB KJ dan juga dengan tim PPIM, tapi saya masih go on live sekarang sebab saya nak settle live, saya nak tidur, saya nak continue dengan urusan yang lain. Jadi siapa yang tak sempat live, tak apa. Saya tahu viewers hari ni akan lebih sedikit daripada biasa. It's okay, saya still nak go on. Macam biasa di awal rancangan kita ambil kedatangan dulu ya. Hai Jihan. So, negeri mana yang dah masuk? Kali ni saya nak tahu daerah. Saya tahu saya tak ada follower daripada Perlis dan Terengganu, tak ada tadi. Tak ada hari tu. Jadi hari ni saya nak tahu kamu daripada mana. Kalau Pahang tu daripada mana? Kuantan ke, Temerloh ke, Pekan ke? Jadi kita ambil kedatangan ikut daerah pula hari ni ya. Siapa yang masuk, jom kita masuk dulu. Hari ni saya nak bagi tahu korang secara telus mengenai jarum yang disuntik untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika dia menerima vaksin COVID-19 hari itu. Jadi ramai yang pertikaikan tentang warna jarum yang berubah, jarum itu ditukar. Bukan vaksin yang dicucuk, kemungkinan air garam saja, vitamin sahaja, suplemen saja, macam-macam ya. Bukan sahaja di Facebook perkara ini kecoh, ia juga kecoh di WhatsApp, ia juga kecoh di taman permainan perumahan korang, ia juga kecoh di office masing-masing. Ramai daripada tim Seloti Dr. Mala yang message saya, yang bagi tahu saya, yang hubungi saya, minta saya explainkan isu ini. Sebenarnya saya ada berniat nak live semalam, tapi saya ada urusan sedikit, jadi saya tak dapat live semalam. Hai Keluang, hai Tawau, hai Petaling, hai Taiping. Jadi saya live hari ini ya. Sebab tu live saya biasanya saya tak umumkan. Hari ini saya akan live, esok saya akan live. Saya tak dapat nak umumkan. Yalah, kamu pun ada anak-anak kecil kan. Kamu tahu kita tak boleh nak plan hari kita sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa nak buat, tapi lain pula PL anak hari tu. Jadi saya pun tak nak tak nak buat kamu tertunggu-tunggu. Tapi jangan risau, semua video saya akan always berada di wall saya ya. Kalau kamu tak sempat tengok live dengan saya pun tak apa. Kamu boleh tengok pada waktu yang akan datang ya. Tapi ramai juga yang bagi tahu saya, tak boleh doktor, live juga yang best. Saya nak live juga. So ramai yang minta saya umumkan ya. Cuma saya tak saya tak mampu nak umumkan ya, sebagai doktor yang bekerja sepenuh masa, ibu juga, banyak urusan-urusan lain yang saya terpaksa uruskan. Jadi saya memang tak dapat nak berjanji dengan kamu. Tapi setiap kali saya live, memang saya akan live lebih kurang pukul 10 malam dan ke atas ya. Lepas hero saya tidur, lepas semua orang dah tak bising dekat rumah ni, baru saya boleh live. Alright? Okay, so hari ini, hai Pontian, hai Selayang, hai Bertam, Kepala Batas Pulau Pinang. Okay, so masing-masing teruskan memberi kehadiran daripada daerah masing-masing. Nanti dah habis live, nanti saya akan biasanya scroll dan tengok komen-komen kamu. Saya sangat happy dan teruja dengan komen-komen. Siapa yang follower tegar saya, satu tim dengan saya, boleh letak hashtag saya, hashtag tim saya. Jadi saya nak tengok berapa ramai yang daripada tim saya, berapa ramai yang daripada keluarga luar. Siapa yang tahu hashtag kita, letak hashtag tim kita. Okay? So hari ini saya nak terangkan kepada kamu tentang jarum yang digunakan untuk menyuntik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berwarna biru, yang tiba-tiba macam dia mutated, macam jadi zombie, dia bertukar menjadi warna oren. Dan juga botol tu yang pada kebanyakan media tiba-tiba ada orang kata air dalam botol tu tiba-tiba jadi purple, dia ada cucuk tu warna putih, ada yang kata air tu dah warna biru, ada kata air tu jadi oren, macam-macam lah ya. Jadi yang pertama sekali kepada orang-orang tu semua, saya nak kamu, saya takut bukan mak kamu yang hijau, mata kamu tu yang hijau yang nampak semua benda warna pelik-pelik. Sebab kami nampak okey je kami tak ada pula nampak warna pelik-pelik gitu. Saya tengok, saya berada di studio bernama ketika itu, ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerima suntikan pertama sebagai rakyat Malaysia, dan saya mengulas
penerimaan vaksin beliau secara live bersama dengan host di studio bernama. Jadi saya memang gembira sangat menjadi sebahagian daripada sejarah di Malaysia. So saya ingat dengan jelas live video yang dikeluarkan dan saya diminta oleh pihak producer untuk ulas tentang perkara tersebut dan saya ulas secara live. Jadi saya ingat dan saya nampak memang saya bukan lari-lari kejar anak dengan pamper, saya bukan buat kerja lain sampai main telefon ke tidak. Saya memang tengok live. Jadi saya ingat apa yang berlaku kepada korang-korang, orang-orang Palatau kat luar tu yang mata hijau, yang duk cakap warna berubah pelbagai, pergi check dulu mata hang tu Alright. So kita nak bercerita hari ni syringe 1 ml yang digunakan untuk pemberian vaksin Pfizer adalah apa yang kita panggil LDV syringe iaitu low dead space volume nama syringe tu bermaksud kerugian kelebihan di dalam syringe itu hampir tiada yang membolehkan pemberian vaksin secara maksimum kepada penerima. Apa yang berlaku adalah ini bukan vial vaksin Saya cuma ni antara ubat yang ada standby dekat rumah saya lah. Saya biasanya standby simpan beberapa ubat di rumah untuk kegunaan mak dan sebagainya Saya memang dah kumpul dah lama dah. Saya ada satu first aid box dekat rumah saya ni Jadi ada orang tahu celoteh, ada orang tahu hashtag official saya. Okey, siapa tim saya boleh letak hashtag official saya Alright. So ini adalah bukan vial vaksin COVID-19 Saya tak mampu nak beli vial vaksin COVID-19. Saya juga tiada akses kepada vaksin COVID-19 Pfizer yang sekarang ni disimpan di bawah penjagaan KKM. Ini adalah vial ubat biasa, cuma saya gunakan sebagai contoh. Dan saya juga nak buat disclaimer. Saya buat sesi live bersama dengan tim Celoteh Dr. Mala hari ini bukan sebab saya nak menjawab kepada orang-orang Palatau di luar sana yang cuba untuk memfitnah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan cuba untuk menyebarkan berita palsu tentang program imunisasi kebangsaan COVID-19. Usaha saya adalah supaya tim Celoteh Dr. Mala, supaya follower saya, supaya kamu di luar sana yang mahukan ilmu secara telus, kamu dapat tengok dengan live, kamu dapat faham dengan betul, supaya esok lusa bila ada orang kampung, bila ada orang dalam WhatsApp group korang bertanya, korang boleh jawab dengan bangga dan dengan confidentnya. Dengan teguhnya korang boleh cakap, korang boleh jawab. Sebab tu saya buat live ni supaya bila korang nampak dengan mata kepala, senang benda tu. Bila saya cakap dengan perkataan je, takut korang tak dapat nak bayangkan. Alright, so ini adalah vial yang saya nak kamu bayangkan. Why sangkut-sangkut ini? Okey, siapa yang rasa sangkut tak clear tolong bagi tahu Sebab saya guna saya guna earphone, takut korang tak dengar. Korang dengar ke bunyi kipas yang bising ni? Dr. Malang hilang tadi, Dr. Malah hilang tadi. Okey. Alright. Sekarang dengar tak? Dengar tak? Clear tak? Oh, sebab ada orang mesej saya. Okey. Alright. So, saya tak tahu dekat mana saya hilang tadi. Cuma saya nak bagi tahu tujuan saya buat live ini adalah supaya kamu sebagai orang awam di luar sana, sebagai keluarga tim Celoteh Dr. Mala, sebagai follower saya, faham isu ini dengan faham je lah. Orang kata yang faham tahap gaban sebab bila kita cakap mulut kadang-kadang korang tak faham. Bila saya tunjuk dengan video, dengan mata kepala korang nampak, senang. Bila orang kampung tanya nanti, senang korang nak jawab. Confident korang tu level lain. Sebab tu saya buat live ini, bukan sebab saya nak menjawab kepada orang-orang di luar sana yang memang hobinya menyebarkan fitnah dan menimbulkan keraguan di masyarakat. No, saya tak nak berbicara dengan mereka pun Fokus saya adalah kepada kamu. Saya nak kamu faham So saya harap kamu faham niat saya. Okey, kenapa saya buat disclaimer ni? Sebab ada beberapa orang yang menasihatkan saya untuk tidak buat sesi live ini. Dia rasa tak perlu untuk kita address isu ini sebab benda ni remeh-temeh sangat tapi saya nak follower, saya nak kamu di luar sana faham isu ini sefaham-fahamnya supaya kamu tiada keraguan yang boleh menyebabkan kamu jadi ragu-ragu kepada vaksin pula. Alright, okay, thank you semua yang cakap clear, thank you. Okay, saya nak mulakan tanpa saya berceloteh terlampau panjang sebab niat saya nak bercakap 5 minit sahaja. So ini adalah syringe 1 ml yang biasanya dikeluarkan dalam macam ni. Alright, so semua barang saya ada 2 set Jangan terkejut pula dan cakap saya tukar-tukar pula nanti Alright, so apa berlaku?
1 mililiter ini saya akan pasangkan dengan jarum berwarna biru iaitu 23 gauge. 23 gauge ni sebenarnya dia lagi besar nombor dia lagi kecil. Dia punya size sebab apa dia sebenarnya diameter ke panjang saya pun tak ingat. 23 gauge darab 1 inch. Yang ini pula adalah 25 mililiter darab 0.50 So yang jarum biru ni lagi besar sebenarnya, jarum oranye ni lagi kecil. So apa berlaku kalau korang pergi tengok balik video tu, sister yang nak inject YBPM tu, dia ambil syringe satu sisi ni, dia pasang jarum biru. Okey, macam ni syringe-nya Lepas tu dia cabut cap. Okey. Dia ada botol normal saline. Ini botol normal saline 0.9%. Air garam lah orang kata kalau kau pergi hospital tu misi-misi kata air garam. Okey, apa dia buat? Dia ambil benda alah ni, dia patahkan normal saline ni. Okey. Lepas tu dia tarik air. Waktu tu saya rasa sister guna syringe 3 cc. Dia tarik air ni 1 mil saya dah tarik 1 mil. Okey. Masukkan, kurangkan 1 mil. Lepas tu dia buat apa? Dia masukkan sikit macam gitu. Okey, ini vial vaksin tu dia buka, dia pakai glove lah saya tak pakai glove. Sayang pula nak habiskan glove kat rumah ni lah, mahal glove. Okey, saya lapkan kepala kepala botol vaksin tu dan saya cucukkan 1 mil air. Sebenarnya dia kena 1.8 mil saya nak buat betul-betul macam vaksin tu jugalah. Saya ambil lagi 0.8 mililiter air. Okey. Dia kena tepat tau vaksin tu. Okey, lagi 0.8 mililiter. Alright. Lepas tu sangkut video doktor. Sorry lah. Saya tak tahu kenapa video sangkut. Mungkin sebab saya punya wifi kot. Tapi dah connect wifi dah. Saya nak masuk kerja. Okey, alright. Lepas tu masukkan lagi 0.8. So sekarang kita dah masukkan 1.8 mililiter air sodium chloride. Pusingkan botol ini secara perlahan lebih kurang 10 kali. Jangan goncang, dia kata. Vaksin tu tak boleh goncang. Dia kena pusing macam gini je. So kamu tengok sister tu buat dia macam gini sahaja. Lepas tu apa dia buat? Ni bahagian yang korang kena pergi tengok betul-betul dekat video tu. Sister tu dia masukkan jarum ni. Okey. Dia keluarkan 0.3 mililiter. Boleh nampak dia tolak, dia tarik balik. Dia sebab kadang-kadang bila kita tarik ubat ni dia ada bubble tau kita panggil. Dia ada molekul-molekul udara. Siapa yang tak tidur waktu kimia dulu depa boleh faham Yang tidur saya tak boleh nak tolonglah cari balik cikgu kimia korang. Okey. So kita tolak jadi 0.3 mil. Kalau korang tengok sister tu dia cabut benda alah ni dia jadi macam ni. Pergi tengok dekat video tu. Biru ni dia tinggal dengan botol vaksin tu. Saya letak sini korang tak nampak sangat Ubat tu masih ada dalam syringe. Lepas tu dia buat apa? Dia ambil pula jarum yang oranye ni. Alamak, tercabut pula sana. Do not recap orang kata. Okey. Dia ambil pula jarum oranye ni dia pasang. Lepas tu dia letak tepi. Dia buat tangan dia macam gitu. Okey. Alright, lepas tu ni jarum ni yang dia ambil dan dia cucuk dekat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Faham? Bayangkan ini adalah saya dah ambil mainan tadi. Sana. Bayangkan ini adalah tangan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, dia pun ambil, dia pun cocok dekat situ. Faham? Guna yang ini. Macam gini, dia cocok. Dia cocok. Habis air tu keluar. Jadinya yang biru tu ni dia tinggal dekat kepala vaksin tu. Lepas tu korang boleh nampak ada klip yang sister ambil, dia buang benda lah ni. Korang boleh nampak.
Sebab ada yang kata sangkut-sangkut tadi, baik saya buat dua set, memang saya simpan lah Kita orang kalau nak set line ke apa ke dah biasa dah standby je ambil dua. Sebab tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba line tak dapat, kita minta staff nurse ambilkan bradula baru ke apa ke, memang mereka ambilkan. Tapi kena tahan lah, telinga dia kena bebel nanti. Okay, so saya buatkan lagi satu benda yang sama juga. Korang tengok betul-betul Bayangkan vaksin ni dah ada, dah di-dilute apa bagai semua dah. Okay, so apa sister buat? Syringe 1cc dia ambil, dia standby jarum saiz 23 ni. Jarum biru saiz 23 dia standby. Jarum orange saiz 25 dia standby. Saya nak cakap sikit. Sorry lah yang sangkut-sangkut tu saya continue dulu. Mungkin nanti you all boleh rewind balik. Lepas habis video ni boleh rewind balik So apa berlaku adalah yang dia standby dua jarum, 23 dengan 25 warna biru dengan warna orange. Dua-dua dia standby. Orange ni kecil sikit. Kalau cucuk kuranglah sakitnya. Kalau korang tak nak jarum dicucuk, cakap kat dia orang tu, cakap dengan misi jangan tukar. Pakai jarum macam gini yang colour hijau ataupun colour pink. Bagus, biar sakit sikit. Sebab tu kita tukar sebab sakit. Tapi nak ambil daripada botol ni, lebih baiklah ambil dengan dengan jarum biru. Sebab lubang dekat jarum biru diameter dia tu besar sikit. Jadi tak adalah orang kata lice ke apa ke kan. Okey, dan alang-alang dia dah bancuh dengan jarum yang biru tu, dia tarik je lah balik dengan jarum biru tu. Benda ni kalau orang yang kerja kat hospital tak jadi isu pun. Biasa je. Okey, saya ulang balik macam mana dia buat. Sister buat, dia ambil macam gini. Okey, dia ambil macam gini, dia masukkan. Okey, hampa pergi tengok balik pergi tengok dekat klip daripada RTM. Memang clear apa yang sister tu buat. Saya dah tengok, nanti saya uploadkan screenshot tu dekat minit ke berapa. Dia tarik 0.3 mil macam gitu. Korang kena kena larikan komen tu supaya korang boleh nampak jarum dengan vaksin wire ni Ni bukan vaksin tau, ni ubat lain ni, rahsia ubat apa. Okey, tarik sampai 0.3 mil. Lepas tu apa sister buat? Dia tinggalkan jarum ni kat sini. Sister tu buat laju je. Saya kan jarang buat kerja macam gini, doktor kan. Okey, dia tarik, dia keluarkan macam ni. Lepas tu dia letak benda ni kat tepi. Lepas tu dia ambil jarum yang orange tu, dia sambung. Faham tak? Macam ni. Inilah yang dicucuk dekat Perdana Menteri. Sebab benda ni kecil sikit. Mestilah dia takut nak cucuk Perdana Menteri dengan jarum besar. Kan tak dapat gaji 3 bulan kan kau nak bayar kan. Macam ni. Inilah yang dicucuk kepada Yang Amat Berhormat PM. So, bagi orang awam, ini adalah jarum. Dia panggil ini jarum. Bagi kami di perubatan, ini syringe. Ini needle. Faham tak? Ini adalah dua benda yang berbeza bagi kita orang. Ini needle. Ini syringe. Jadi kami akan minta, babe, paskan aku satu needle biru, babe. Paskan aku satu needle orange, babe. Babe, bagi aku syringe 3cc satu. Ambilkan aku syringe 1cc satu. Aku nak buat ABG. Ini syringe nama dia. Ini jarum. Kalau campur ni, disambung, baru dia boleh berfungsi untuk mencucuk vaksin. Kalau macam gini saja boleh. Kami gunakan ini untuk untuk macam ni kan. Nampak tak? Kalau tak ada jarum pun, saya selalu buat kerja macam ni. Masukkan je, tarik walaupun dia tak ada jarum. Nampak tak? Dia masih boleh berfungsi. Ni kalau mak-mak ni dia tahu dia bagi ubat dekat anak guna syringe ni. Yang komen tu sebenarnya tak bagi ubat dekat anak. Sebab tu dia tak tahu. Ini syringe. Ini needle nama dia. Faham? Okey, jadi kompi zoom tengok dekat berita tu yang live tu. Jarum tu duduk dekat kepala vaksin tu. Lepas tu dia ambil, dia buang. Sebab dia guna, mula-mula dia draw. Sister tu memang profesional sangat dia buat. Laju sangat dia buat. Saya tengok pun macam, amboi lajunya. Saya pun teragak-agak kan. Sebab ini bukan kerja hakiki kami. Kami doktor jarang bagi kerja injection ubat kepada pesakit. Kami lebih kepada pasal granula, ambil arterial blood gas dan lain sikit tugas kerja kami. Tapi sepatutnya kami kena tahu jugalah. Cuma yang sini-sini ni nurses macam dah manja kan kami sikit. Okey, so apa sister tu buat sebenarnya? Sebab alang-alang dia dah bancuh menggunakan needle berwarna biru tu, dia pun tarik masuk dalam syringe tu menggunakan needle warna biru. Jadi dia pun letak, lepas tu dia pun ambil needle tu, dia buang. Faham? Dan korang boleh tengok sebelum dia buat tu dia lap dulu dengan alcohol swab. Jadi saya harap dengan video ini
kamu boleh lebih confident jawab dekat orang kampung, jawab dekat WhatsApp kawasan perumahan, jawab dekat orang-orang office tentang perkara ini. Ya, kenapa saya buat rasa live kamu kena ban sebab menentangkan perkara benar, menentangkan. Okey, kenapa saya buat live ini? Saya nak sebut sekali lagi, bukannya nak menjawab kepada palatau-palatau di luar sana yang mata dia dah jadi hijau. Ya, bukannya saya nak menjawab kepada golongan anti-vaksin yang memang hobinya menyebarkan maklumat palsu, bukan sahaja di Malaysia, di luar negara pun apabila barisan pertama menerima vaksin, berita fitnah sebegini juga disebarkan di negara berkenaan dan tempiasnya sampai juga ke negara kita. Anti-vaksin tegar semua memang menyebarkan juga. Tetapi saya tak nak menjawab kepada mereka. Tujuan saya nak buat adalah supaya korang faham, tak usah layan dia orang. Dan kalau kita tengok dekat luar negara yang mana bajet dia lagi bagus, poket dia lagi tebal, dompet dia lagi mahal bagai, dia orang langsunglah tak guna jenis jarum yang boleh buka macam ni. Depa guna apa nama jarum tu dia panggil jarum tu, dia jenis yang kita tekan sekali dia ubat masuk dekat tangan. Ubat tu dah habis, hampa tekan sekali lagi, jarum ni akan masuk ke dalam syringe. Lepas tu hang buang saja. Sebab dia nak mengurangkan risiko untuk orang di sekeliling tercucuk dengan jarum itu. Tapi macam dekat Malaysia pun kita ada macam-macam. Kami kalau nak buat kerja-kerja cucuk ni okey je, tiba-tiba ada sister lalu kami dah meletak dah. Sebab mesti ada je benda yang kita orang buat yang salah. Sister-sister ni pandai sebenarnya mencari kita. Dia tahu kita orang buat kerja mesti sebab contohnya jarum ni kita tak boleh, kalau saya dah buka, saya tak sepatutnya pasang balik jarum ini. Do not recap adalah international protocol untuk needle stick injury. Kalau ada sister lalu saya pasang balik, habislah berdarah telinga saya ni, kena beletiak dengan dia orang, kau tahu tak? Okay, so tak boleh cap balik sebab kita tak nak bila tercap hampa duk pandang-pandang tercucuk balik. Tak kalau jarum ni dah cucuk orang lain. Do not recap tu universal protocol kita panggil. Alright. Tetapi kalau macam saya kat rumah ni, memang saya yang pakai jarum ni okey lah. Kalau staff nurse kat luar sana, dia tahulah apa nak buat. So saya harap dengan penjelasan ini kamu faham isu ini tidak sepatutnya membuat mana-mana pihak ragu-ragu terhadap pemberian vaksin. Okey, saya jangkakan di masa akan datang slowly vaksin ini akan menjadi macam saya punya influenza vaksin, for example tetragrip vaksin. Dia datang memang dengan jarum dah. Memang syringe tu masuk air dia tutup, ambil ubat, bagi je. Tak perlu ambil macam ni, tak perlu ambil 1, 2, 3, tak ada. Dia memang terus je. Itu semua adalah teknologi yang akan lebih baik dan lebih baik. Alright. So adakah pesakit dialisis boleh terima pakar nefrologi kamu akan explainkan sangkut di Seremban? Saya minta maaf Seremban. No coverage ke dok? Malah. Okay, sorry. Saya rasa banyak yang sangkut hari ni. 2.2k live views. Saya risau. Okay, sorry, saya check something else tadi. So saya tak pasti kenapa wifi saya connected, data saya pun on, dan tapi saya rasa sebab memang ramai orang yang live malam ni termasuk YBKJ dan beberapa pihak lain yang tengah live. So saya rasa mungkin line sangkut, saya minta maaf. Tapi kepada yang lain sangkut, kamu boleh rewind dan tengok video ini bila-bila masa sahaja supaya kamu lebih confident, kamu lebih orang kata lebih handsome lah nak menjawab dekat orang kampung tentang isu ini. Alright. Isu ini tidak sepatutnya memberikan kamu apa-apa keraguan dan kegusaran terhadap vaksin Pfizer BioNTech yang menggunakan teknologi mRNA. Okey, kadar keberkesanan vaksin mRNA ini adalah lebih kurang 95%. Maksud kadar keberkesanan 95% adalah 95% orang yang mengambil vaksin ini berjaya membina antibody terhadap jangkitan COVID-19, berjaya mendapat immunity terhadap jangkitan COVID-19, yang mana kita jangkakan orang yang membina immunity sedemikian
tidak akan mendapat jangkitan COVID-19 yang kritikal, sama ada kategori 3, 4 ataupun 5. 5% lagi orang yang dikaji menunjukkan bahawa dia tidak dapat membina imuniti tersebut. Bukannya 95% okey selamat, 5% dapat kesan sampingan. Bukannya, itu adalah cara salah untuk membaca data tersebut. Ya, pergi tengok balik video saya yang menceritakan kepada kamu tentang side effect vaksin, mana-mana vaksin ya. Side effect itu akan diberi mengikut kategori side effect. Demam 1/100, pembesaran lymph node 1/1000, kemungkinan mendapat Bell's palsy lebih kurang 1/10,000, yang mana sama dengan populasi yang tidak vaksin ataupun populasi tidak divaksin sebenarnya lebih tinggi nilai yang mendapat Bell's palsy. Dan severe allergic reaction allergic reaction yang teruk sehingga memerlukan rawatan rapi ataupun ICU dan sebagainya, data dah diupdate dalam 2 hingga 3 orang dalam 1 juta penerima. Okey, sekarang sebab worldwide dah kata siapa yang ada alasan teruk jangan ambil vaksin ini, saya rasa bilangan orang yang mendapat severe allergic reaction makin lama makin berkurangan. Jangan salah baca ya, 95% tahap kekesanan tidak bermaksud 5% mendapat side effect. Salah. 5% tidak berjaya membina imuniti terhadap jangkitan COVID-19 seperti yang kita harapkan dalam seseorang yang telah menerima vaksin tersebut. Okey? Jadi saya nak habiskan sesi live hari ini di sini. Saya minta maaf, Rajesh Suri Krishnan from Kulim. I'm so sorry kalau line tak clear di tempat kamu. Palung clear. Thank you Palung. Palung tu kat atas sikit pada pekan kan? Okey? Ramai yang meminta saya mengulas tentang vaksin Sinovac yang bakal tiba di Malaysia besok 27 Februari. Saya akan bersama sekali lagi dengan Bernama dalam rancangan Grandstand esok pagi. Rancangan bermula lebih kurang pukul 8. Saya mungkin akan ke udara lebih kurang pukul 9. Saya akan bersama dengan Bernama sekali lagi, dan saya akan ulaskan apa yang kamu minta tentang vaksin Sinovac dengan Bernama. Dan saya janji selepas itu saya akan buat live tentang vaksin Sinovac pula. Saya tahu banyak keraguan dan kerisauan tentang keberkesanan vaksin Sinovac. Saya masih membaca, saya masih study, saya masih bertanya dengan yang arif. Saya janji saya akan datang kepada kamu dengan ilmu yang cukup supaya kamu faham. Saya pun tak nak bagi sesuatu yang tak telus ataupun tak betul. Kalau putih saya katakan putih, kalau hitam saya cakap hitam. Alright? So siapa free esok pagi boleh bersama dengan Bernama channel 502. Boleh tengok melalui FB live mereka ataupun YouTube channel mereka juga. Saya akan ulas tentang ketibaan vaksin Sinovac. Dan juga selepas itu kalau ada kelapangan saya akan live bersama kamu di Facebook saya pula. Alright? Okey, sekian, terima kasih kepada semua yang bersama saya malam ini. Doktor, macam mana nak buat biar suami nak ambil vaksin COVID-19 ini? Doalah banyak-banyak, solat hajat banyak-banyak, minta dia pun doa dan solat, dapatkan petunjuk daripada from the God. Tak kisahlah kamu dalam pegangan agama yang mana pun. Saya berada di sini dengan korang bukan untuk memujuk korang untuk mengambil vaksin, tidak juga untuk memaksa kamu semua mengambil vaksin. Saya hanya memberikan kamu information yang sahih, yang betul, dalam bahasa yang mudah kamu fahami. Nak ambil vaksin atau tidak terpulang kepada kamu. Macam mana nak buat keputusan, berdoalah banyak-banyak, cari balik pegangan agama kamu, minta petunjuk, minta hidayah. Walau apa pun keputusan kamu, ambil atau tidak, nak tangguh ke apa ke, make sure ia datang daripada diri kamu sendiri. Tak boleh ada siapa-siapa yang memaksa kamu ataupun menghasut kamu. Okey? Ini adalah sebenarnya dalam semua agama. Agama Islam, agama Hindu, agama Kristian. Dalam semua agama berkata perkara yang sama. Bila kamu nak ambil satu keputusan yang penting dalam hidup kamu, kamu nak beli rumah. Bagi saya lah saya nak beli rumah, saya nak kahwin, saya nak plan untuk pregnant dan sebagainya. Kita berbalik kepada, kita berdoa balik. Kalau benda tu yang betul, yang sesuai untuk saya, berilah kepada saya. Kalau ia tak elok untuk saya, ambillah daripada saya. Take it away from me. Don't give me the option. Don't give me the opportunity. Termasuklah bila nak apply kerja ke, bila nak pergi interview
Saya takkan berdoa bagilah aku kerja ini. No. If this is the best thing for me, then make it happen for me. If I should not have this option, kalau peluang ini sebenarnya akan memudaratkan saya, ambillah ini daripada saya. So that is how I always pray to God. Itu sahaja tips saya kepada kamu. Alright, so ramai yang bertanya kepada saya macam mana nak register untuk vaksin tersebut. Very easy, pergi update kamu punya MySejahtera app. Update dulu dekat Play Store ataupun Apple Store. Apa nama dia? Apple Doc. Apple punya. Tak kertilah orang kayangan ni apa-apalah nama store dia. Kalau orang Google, Play Store lah. Okey, pergi update dulu apps kamu. Lepas tu kamu tengok dekat mall tu akan ada vaksin COVID-19 vaccination. Ikut je arahan di situ. Nanti tak kisahlah kamu pregnant ke, menyusu ke, ada masalah kesihatan ke apa ke. Tak kisah siapa kamu. Kamu tak nak ambil vaksin lagi pun tak apa. Daftar dulu sebab KKM perlukan data. Mereka perlu tahu berapa orang nak ambil, berapa orang tak nak ambil, berapa orang tak boleh ambil. Mereka perlukan data tu. Alright, just register. Alright, thank you so much kepada semua yang berada bersama saya. J6PD Helmi Hassan, J6PD, saya dah jawab banyak kali dah. J6PD boleh ambil kalau kamu sudah melebihi 18 tahun. No problem. Okay. Selamat malam kepada semua tim Celoteh Dr. Mala, Dr. Man Aris, lambat masuk kena rotan. App Store. Okay. Thank you very much for being with me today. Take care. Jangan paksa siapa-siapa, jangan hina siapa-siapa tentang pilihan mereka. Dalam isu vaksin COVID-19 ni sebenarnya ada dua golongan. Satu memang golongan anti-vaksin tegar yang tak habis-habis sebarkan berita-berita palsu dan fitnah seluruh negara, malah seluruh dunia. Saya memang tak nak berbicara dengan mereka. Ada satu lagi golongan yang sebenarnya mereka adalah vaksin hesitant. Sebelum ni dia orang okey je dengan vaksin, tapi COVID-19 ni dia macam risau sikit. Jadi kita jangan label ataupun jangan hina golongan ini. Kita cuba untuk memberikan mereka information yang tepat dan telus pada waktu yang sesuai supaya ia boleh membantu mereka untuk membuat keputusan. Alright. Sekian, terima kasih. Nanti sekali lagi, biasalah live Celoteh Dr. Mala biasanya pukul 10 malam. Korang boleh check je telefon lebih kurang pukul 10 malam setiap hari. Kalau ada rezeki kita berjumpa. Kalau tak, kita sembang di post sahaja. Alright, thank you so much. Take care. Bye bye. Kita jaga kita. Stay safe, stay healthy. Bye bye.